Hai dan Assalamualaikum, nama saya Nurul Fakira binti Hassan, pemegang nombor kad matriks 2020119157. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk liberalisme terhadap masyarakat Islam. Apa itu liberalisme? Liberalisme adalah falsafah yang menganggap kebebasan individu sebagai nilai politik tertinggi. Orang yang menerima liberalisme dipanggil liberal. Walau bagaimanapun, makna tersebut berubah bergantung kepada konteks negara. Liberalisme menekankan hak individu dan peluang yang sama. Dalam memahami liberalisme, pelbagai gerakan yang dilabel sebagai liberal mungkin mempunyai dasar dan pandangan yang berbeza. Tetapi, secara umum, gerakan ini dicirikan oleh kebebasan berfikir dan bersuara, kebebasan rakyat, termasuk hak undang-undang, hak individu terhadap harta persendirian, pasaran bebas dan ketulusan sistem kerajaan. Golongan liberal menyokong sistem pemerintahan demokrasi dengan undian yang adil dan terbuka di mana semua rakyat sesebuah negara atau wilayah mempunyai hak mengundi untuk menentukan pemimpin mereka. Idea untuk enggan membenarkan agama campur tangan dalam kehidupan dan meletakkan manusia sebagai pusat pembuatan keputusan timbul pada zaman tamadun Yunani. Ia dicipta oleh ahli falsafah Yunani Thales pada abad ke-6 sebelum Masihi. Teori liberal muncul melalui ideologi sofisma Yunani kuno dan ia merupakan salah satu faktor terpenting dalam kemunculan tamadun barat peningkatan. Yunani purba dianggap sebagai pencipta terbesar budaya barat dari segi seni, kesastraan, sejarah, demokrasi, falsafah, politik, etika dan sains moden. Hari ini dikenali sebagai sains mula jadi. Legasi pemikiran daripada Plato dan Aristotle ini membawa kepada kemunculan tamadun zaman pertengahan. Zaman pertengahan ialah zaman apabila agama, judo, Kristian dan kepercayaan Yunani Rom kuno bercampur-campur semasa zaman Maharaja Rom. Walau bagaimanapun, Rom tidak bertahan lama, digantikan dengan budaya Latin Kristian. Selepas itu, budaya Jerman dan Celtic, terutamanya Ireland, menyerang dan mempengaruhi cara hidup barat. Periodisasi ini sangat penting dalam perkembangan budaya barat. Oleh itu, disebabkan kecergasan dan corak pemikiran mereka terlalu terikat dan tidak berpandukan agama yang lengkap. Keadaan ini menyebabkan mereka terpesong jauh dari akidah agama mereka. Sebagai seorang Islam, fahaman tersebut tidak sepatutnya berlaku. Kerana agama Islam sudah ada contoh pemimpin yang menunjukkan teladan yang agung dan mulia seperti junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Tetapi orang hari ini lebih suka menuntut kebebasan bersuara daripada mengikuti tindakan solehin dahulu. Manusia kini menikmati kepuasan dunia ini lebih suka menyentuh sahaja dan akhirnya lupa tujuan sebenar nikmat hidup yang Allah berikan kepada mereka. Secara khusus, kajian ini dijalankan adalah untuk mencapai objektif-objektif berikut. Yang pertama, menjelaskan definisi dan konsep liberalisme. Yang kedua, mengkaji pemikiran liberalisme dari perspektif Islam. Ketiga, menganalisis implikasi atau kesan ideologi liberalisme kepada individu, masyarakat dan negara. Dan yang terakhir sekali adalah mengkaji langkah-langkah mengatasi liberalisme dalam kalangan masyarakat. Dapat beberapa konsep ideologi telah dikenal pasti. Salah satu konsep ideologi liberalisme ialah semua individu mempunyai peluang dan hak yang sama. Layanan diskriminasi ditolak oleh negara liberal atas alasan kesamarataan. Ini adalah salah satu konsep utama liberalisme. Status atau kedudukan sosial seseorang tidak menjejaskan haknya untuk mendapat peluang yang dan layanan yang sama seperti orang lain. Jadi, jika anak-anak usahawan dapat pendidikan yang lebih tinggi, maka anak-anak nelayan berhak mendapat pendidikan yang sama seperti anak-anak usahawan tersebut. Norma undang-undang dan hak asasi manusia memainkan peranan penting dalam melindungi hak individu dalam negara liberal tersebut. Konsep seterusnya, negara yang mengamalkan ideologi liberal ialah keengganan untuk menerima doktrin dogmatis. Dogmatisme ialah fahaman yang hanya berpegang kepada satu kepercayaan dan menentang apa-apa yang tidak berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya akan menggunakan tajuk saya, iaitu ciri-ciri pemikiran Islam liberal. Terdapat 4 ciri-ciri pemikiran Islam liberal, iaitu yang pertama ialah kebebasan berfikir. Golongan pemikiran Islam liberal ini, mereka menganggap bahawa perlunya pembaharuan di dalam agama Islam dan ianya perlu mengikut kepada logik akal. Dan golongan pemikiran Islam liberal ini, mereka menganggap bahawa wahyu ialah logik akal ialah salah satu wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala selain daripada Al-Quran dan juga hadis. Ciri yang kedua pula ialah pluralisme agama. Pluralisme agama ini ialah salah satu fahaman di mana mereka menganggap bahawa semua agama yang ada di muka bumi ini akan menjamin kedudukan mereka di syurga. Dan golongan pemikiran Islam liberal ini, mereka menganggap bahawa agama Islam bukanlah satunya agama yang benar ada di muka bumi ini. Ciri yang ketiga pula ialah sekularisme. Sekularisme pula ialah mereka menolak peraturan syariah yang telah ada dan mereka menambah peraturan syariah yang baru mengikut kepada kebebasan dan juga keselesaan mereka. Dan ciri yang terakhir pula ialah hak asasi manusia. Hak asasi manusia pula ialah di mana setiap insan yang ada di muka bumi ini berhak ada, dan mereka mengenakan isu seperti setiap orang berhak untuk memilih dan menganut agama mengikut kepada keselesaan dan juga fahaman mereka masing-masing. Dan untuk pemerintahan saya yang kedua pula ialah daya penarik Islam liberal. Dapat 3 faktor, iaitu yang pertama ialah mereka mengenakan isu-isu yang dapat menarik perhatian masyarakat. Dan faktor yang kedua pula ialah persamaan hak dan juga feminisme, di mana isu ini terkenal bukan di Malaysia, malah di seluruh negara, di seluruh dunia, iaitu mereka mengenakan hak di mana wanita juga diberi hak sama rata di antara lelaki. Sebagai contoh, di Malaysia ini terdapat sebuah organisasi, iaitu SIS ataupun Sister in Islam, di mana mereka menyuarakan hak wanita, di mana mereka memerlukan hak sama rata di antara lelaki dan juga wanita. Dan faktor yang terakhir pula ialah tokoh-tokoh ilmuwan yang memahami agama. Terbentuknya pemikiran Islam liberal ini ialah daripada tokoh-tokoh ilmuwan daripada Timur Tengah. Sebagai contoh yang saya tahu ialah Toha Hussein, di mana orang ini mereka berhujah menggunakan ayat Al-Quran, tetapi mereka mentafsir ataupun menterjemahkannya mengikut kepada fahaman mereka masing-masing. Sekian itu, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum, saya Nur Ain binti Zaidi. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang faktor-faktor terjadinya liberalisme dalam Islam. Terdapat 5 faktor yang akan saya kemuka kepada hari ini. Yang pertama adalah gerakan-gerakan reformasi besar di Eropah. Yang kedua, dipengaruhi oleh berbagai kondisi sejarah dan kondisi bangsa. Yang ketiga, perkembangan zaman Renaissance kebangsaan Eropah, diikuti dengan golongan anti-hadis, kebebasan individu dan hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah media massa. Beberapa faktor menyebabkan munculnya ideologi liberal di beberapa titik pada masa lalu dan bagaimana penyebarannya. Perlu diketahui bahawa ideologi dan pemahaman liberal itu sendiri terkait rapat dengan gerakan-gerakan reformasi besar yang berlaku di Eropah. Ini terjadi ketika kelompok intelektual pada masa itu berani berbicara dan menentang kelompok gerejawi. Sejak saat itu telah terjadinya gerakan kelompok feodal melawan gereja. Hal ini memunculkan idealisme komunis Marx yang menekankan prinsip bahawa agama adalah candu rakyat. Standard kebenaran dan kehidupan dalam agama juga dipertanyakan oleh para filosofi Eropah. Diyakini bahawa keberadaan pemikiran liberal juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi sejarah dan kondisi bangsa, seperti politik aristokrat, revolusi industri dan kekuasaan pemerintah pada saat itu. Liberalisme di negara barat seperti Perancis, Sepanyol dan Itali lebih anti agama dan cenderung menolak kuasa politik daripada memanipulasi agama. Zaman apabila negara-negara Eropah dihidupkan semula daripada zaman gelap dan dikenali sebagai zaman Renaissance kebangsaan Eropah. Selain itu, istilah ini juga berkait rapat dengan kemajuan intelektual dan falsafah pada masa itu dan kesannya terhadap pembaharuan moral dan sosial. Harapkan pagar makan padi. Sangkanya media sosial membawa kebaikan, ternyata ia juga membawa kemudaratan. Teknologi maklumat yang ada pada masa kini turut memberi impak yang besar kepada masyarakat.
Internet menyediakan akses tanpa had kepada maklumat dan penyebaran yang pantas. Oleh itu, melalui internet, gagasan-gagasan liberal dengan mudah disebarluaskan dalam pelbagai bentuk dan cara. Kesannya, orang yang tidak memiliki dasar pengetahuan Islam yang kukuh mudah dipengaruhi secara tidak langsung oleh ideologi ini. Untuk penambahan pula, suatu kelompok yang melakukan ajaran anti hadis tidak akan dicela atau dinasihatkan oleh sesiapa pun jika menggunakan sumber internet hanya sebagai referensi tanpa bimbingan seorang guru. Hal ini memungkinkan penyebaran ideologi secara luas yang beroperasi semata-mata berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, sama sekali tidak memiliki unsur-unsur inti Islam. Itu sahaja untuk bahagian faktor-faktor liberalisme. Dek kerana faktor-faktor yang dijelaskan sebentar tadi, terdapat juga kesan-kesan liberalisme. Ulama ada menyebut bahawa mereka menjelaskan beberapa jenis tingkah laku manusia yang menyebabkan seseorang itu menjadi kufur dan akhirnya membatalkan akidahnya. Antaranya ialah kepercayaan bahawa syariat Islam yang ada pada Islam sudah tidak relevan pada hari ini. Kepercayaan lain seperti liberalisme diamalkan sudah jelas masih menyala. Kita dapat melihat bahawa golongan liberal ini telah mencapai taraf penghapusan akidah umat Islam. Selain itu, beberapa masalah yang menyalahi ajaran Islam juga dapat dilihat. Mereka dengan lantang menyampaikan idea bahawa semua agama adalah sama dan sering menolak kebenaran pendahulu mereka. Atau lebih teruk lagi apabila mereka mempersoalkan kewujudan Tuhan. Selain itu, mereka ingin mengambil kesempatan atas kebebasan hak mereka. Jadi mereka mempersoalkan mengapa Islam tidak membenarkan mereka memilih agama yang mereka ingin percayai dan membandingkannya dengan agama lain yang membenarkan kebebasan beragama. Malangnya, kefahaman ini boleh menghancurkan sistem Islam. Allah telah berfirman bahawa tidak ada agama lain selain Islam dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam maka tidak akan diterima daripadanya dan dia pada hari akhirat kelak adalah orang-orang yang rugi. Surah Ali Imran ayat 84. Sekian itu sahaja pada bahagian saya tentang kesan liberalisme. Assalamualaikum. Seterusnya saya akan menyambungkan pembentangan ini dengan tajuk bahagian saya, iaitu implikasi atau kesan ideologi liberalisme. Implikasi ideologi atau kesan ini terbagi kepada 3, iaitu terhadap individu, terhadap masyarakat dan juga negara. Implikasi terhadap individu. Yang pertama ialah kehendak agama. Ideologi liberalisme ini yang menempatkan penekanan kepada kebebasan individu mungkin bertentangan dengan pandangan agama yang menekankan ketaatan terhadap nilai-nilai agama. Dalam Islam, keyakinan utama adalah ketaatan kepada kehendak Allah dan mengikut ajaran agama. Ideologi ini yang menempatkan penekanan kepada kebebasan individu dapat memunculkan konflik nilai dan prinsip-prinsip agama yang mengharuskan ketaatan dan ketauladanan terhadap ajaran Allah. Sebagai contoh yang boleh saya berikan, perkara ini pernah berlaku di Malaysia juga, iaitu kes Azlina Jalani atau yang lebih dikenali sebagai Lina Joy, yang ingin menjadi murtad dan ingin menukar agama menjadi agama Kristian Katolik. Namun perkara ini telah ditolak permohonannya oleh Jabatan Pendaftaran Negara iaitu JPN, dan perkara ini membuatkan ia mempersoalkan hak asasinya dalam pemilihan agama. Ini sebagai satu contoh ideologi liberalisme. Yang kedua, terhadap individu ialah tanggungjawab sosial. Okey, Islam mendorong individu untuk memperhatikan dan bertanggungjawab terhadap kepentingan sosial dan keadilan. Dalam konteks liberalisme, ada kemungkinan adanya penekanan lebih kepada kebebasan individu daripada tanggungjawab sosial yang dapat menimbulkan ketegangan dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan permufakatan masyarakat. Seterusnya, implikasi terhadap masyarakat. Yang pertama ialah nilai tradisional. Dalam masyarakat yang berasaskan prinsip agama yang kukuh, penerangan ideologi liberalisme boleh membawa kepada konflik di kalangan kumpulan yang memegang nilai tradisional yang berbeza.
perselisihan pendapat tentang isu seperti hak asasi manusia, hak LGBT, pengguguran dan perkahwinan sejenis seiring menjadi punca permasalahan serius dalam masyarakat yang mempunyai latar belakang agama yang kuat. Seterusnya ialah mencabar pihak berkuasa, iaitu ideologi liberalisme yang menggalakkan kebebasan berfikir dan mengkritik. Maka perkara ini dapat memberi cabaran kepada pihak berkuasa, berkuasa agama dan institusi agama yang berkaitan dalam memberi peranan penting dari segi mentadbir hal ehwal agama. Sebagai contoh yang boleh saya berikan, iaitu terdapat beberapa NGO yang melandaskan pemikiran Islam liberal telah berusaha keras menuntut persamaan antara lelaki dan wanita sebagai agenda perjuangan mereka. Sister in Islam atau dikenali sebagai SIS atau SIS bersama NGO wanita lain menentang sekeras-kerasnya rang Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan Kurungan Pindaan 2005 kerana menganggap rang undang-undang ini dianggap menzalimi wanita. Mereka juga dahulunya menentang kuat rang Undang-Undang Jenayah Syariah Terengganu Kurungan Hudud dengan membangkitkan isu bahawasanya rang undang-undang ini akan menzalimi wanita yang menjadi mangsa rogol. Seterusnya ialah implikasi terhadap negara. Yang saya boleh berikan ialah hubungan agama dan negara. Dalam negara-negara yang majoritinya penduduk Muslim, implikasi ideologi liberalisme dapat menimbulkan perdebatan tentang hubungan antara agama dan negara. Beberapa orang mungkin melihat liberalisme sebagai benturan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan penerapan hukum syariah sebagai hukum negara. Sementara yang lain mungkin berpendapat bahawa nilai-nilai liberalisme dapat diserasikan dengan prinsip-prinsip Islam. Okey, itu saja yang saya boleh berikan dalam tajuk implikasi ideologi liberalisme terhadap tiga perkara itu, iaitu individu, masyarakat dan juga negara. Baiklah, sekarang saya akan teruskan pembentangan dengan topik yang seterusnya, iaitu cabaran Islam liberal serta usaha pencegahannya. Jadi, apakah itu Islam liberal? Secara umumnya, ia merupakan sebuah frasa yang digunakan untuk mendefinisikan sesebuah kelompok ataupun organisasi yang menyebarkan ideologi liberalisme di bawah bendera atau nama Islam. Di Malaysia khususnya, para ahli ilmuwan Islam amat kritikal dengan gerakan Islam liberal yang menyebarkan ideologi berteraskan pemikiran barat kepada golongan masyarakat Islam. Seorang pengarah daripada Institusi Kefahaman Islam Malaysia berhujah di dalam sebuah akhbar di mana kelompok Islam liberal ini mahu menekankan idea Islam pelangi atau Islam progresif. Dengan kata lainnya, mereka mahukan Islam ini perbezaan tafsiran mengikut kehendak individu. Selain itu, mereka juga menggunakan bukti sejarah sebagai justifikasi dalam mengangkat idea Islam progresif. Tapi dekat sini saya tambahkan sedikit, dekat sini pun sebenarnya dah salah sebenarnya, sebab ulama ni daripada segi pentafsiran secara berkumpulan atau melalui syurah. Tapi gereja ni, seorang itu dia adalah seorang yang berilmu tinggi, di mana apa yang dia cakap itulah umumnya. Jadi orang lain yang di bawah dia tak boleh tolak. So dah nampak perbezaan antara sistem ulama dengan sistem padri gereja. Okey, baiklah. Secara ringkasnya, terdapat beberapa ciri yang perlu diketahui berkaitan kelompok Islam liberal. Antaranya adalah mereka merupakan sebuah gerakan yang menolak tafsiran Al-Quran daripada para ulama yang terima umum, seperti yang saya cakapkan tadi, disebabkan oleh kemahuan kemodenan. Kemudiannya mereka juga sangat kritikal terhadap pemahaman Islam dari sudut individualisme dan menggunakan aspek-aspek yang diterima dalam liberalisme seperti kebebasan dan keberadaan bagi menarik perhatian masyarakat umum untuk menyokong pandangan diorang. Jadi apa kata kita lihat sedikit dengan sebuah contoh gerakan Islam liberal supaya dapat melihat secara praktikal bagaimana Islam liberal ini berfungsi serta memahami gerakan fikiran mereka, iaitu sebuah organisasi yang dikenali sebagai Sisters in Islam atau SIS atau SIS. Baiklah, jadi siapakah SIS ni? SIS ini merupakan sebuah organisasi bukan kerajaan yang ditubuhkan bagi memberi fokus terhadap memperjuangkan hak serta keberadaan kaum wanita Islam. Organisasi SIS ini ditubuhkan pada tahun 1988 oleh sekumpulan wanita dengan misi untuk memberi penekanan berkaitan isu ketidakadilan terhadap golongan wanita Islam ke tahap antarabangsa. Antara topik-topik yang mereka membahaskan adalah berkaitan keganasan, ekstremisme terhadap kaum wanita,
undang-undang keluarga Islam serta perbincangan berkaitan isu kandungan hak asasi manusia secara umum. Daripada sini kita dengar pun macam, oh, okeylah kan, tak ada masalah apa-apa pun. Dan nampak pun mereka ni memang tekad dalam penjagaan kaum wanita, terutamanya dari keganasan. Jadi kenapa dengan objektif-objektif ni diorang masih digelar sebagai Islam liberal? Untuk pertamanya, SIS ini memberi penekanan dalam penerimaan terhadap Islam progresif. Ini dapat dilihat daripada laman web rasmi mereka di mana mereka menggunakan teknik humanatical atau self-interpretation dalam pembacaan serta pentafsiran Al-Quran. Dalam itu, mereka juga menolak tafsiran para ulama serta undang-undang syariah yang telah ditetapkan. Hal ini kerana SIS mendakwa yang tafsiran serta undang-undang syariah yang telah ditubuhkan dicemari oleh humanisme atau kebatasan panca indera dan harus dirujuk semula agar isinya mengikut keadaan masa sekarang. Jadi, bagaimana kita boleh membanteraskan Islam liberal ini? Sebenarnya, solusinya tidaklah seputih hitam itu sebab walaupun dari segi agama mereka jelasnya salah, kerajaan tidak boleh mengenakan tindakan tanpa sebab yang munasabah. Selain itu, seliberal mana pun mereka tetap ada hak untuk beroperasi sebagai sebuah organisasi bukan kerajaan. So, jadi, kita tak boleh just tutup mereka. Kita tak boleh shut down, kita tak boleh tutup mereka daripada beroperasi sebab dari segi undang-undang negara mereka tak melanggar apa-apa pun, dia cuma melanggar dari segi Islam saja. Jadi apa yang boleh kita lakukan? So mari kita lihat. Jadi yang pertamanya, kita boleh menyekat perkembangan mereka dengan menggunakan penghukuman fatwa. Menurut definisinya, fatwa bermaksud untuk menghukumkan sesuatu perkara yang belum dihukum dalam mana-mana sumber seperti Al-Quran, hadis dan lain-lain. Fatwa ini dapat dijadikan sebagai cabangan undang-undang Islam di mana ia memberikan justifikasi bagi tindakan penyekatan terhadap gerakan Islam liberal. Dengan fatwa ni, dia macam menambahkan kepada undang-undang negara, undang-undang yang umum yang kita biasa mengikuti. So jadi mereka sebagai tambahan. Kita masih tidak boleh terus sekat gerakan tu. Tetapi undang-undang fatwa ni memberikan kita cukup sebab untuk kita sekurang-kurangnya menyekat operasi dalam sedikit-sedikit tu supaya mereka tidak meleluasa. Selain itu, kerajaan juga harus menitik beratkan pendidikan asas syariah serta pendedahan terhadap Islam liberal ini, terutamanya kepada golongan belia yang lebih berisiko terpengaruh dengan agenda tersembunyi gerakan Islam liberal ini. Ini agar mereka akan lebih sedar akan kewujudan gerakan ini serta meningkatkan pengetahuan kedudukan hak asasi manusia berlandaskan pandangan agama. Jadi antara usaha yang mereka boleh lakukan adalah dengan bentuk ceramah terbuka di mana masyarakat umum boleh menyertai ataupun mengintegrasikannya ke dalam silibus pembelajaran. Yang terakhir, kita dapat simpulkan dalam tajuk ini juga boleh jadikan pengajaran dan langkah bagi memerangi falsafah liberal ini. Ia juga terbagi kepada 3 iaitu individu, masyarakat dan juga negara. Kesimpulannya, dalam usaha menghindari atau terjebak dalam ideologi yang bertentangan dengan agama, penting bagi setiap individu untuk memperkuat akidah dengan meningkatkan pengetahuan agama. Kurangnya pengetahuan agama dapat membuat seseorang mudah percaya dan terpengaruh oleh ajaran yang tidak mengikuti dan berlandaskan agama Islam ini. Selain itu, kita juga didorong untuk bergaul dengan orang-orang yang lebih berpengetahuan mengenai agama seperti golongan ulama, ustaz dan ustazah ataupun agamawan, kerana mereka cenderung meningkatkan pemahaman dan menegur kesalahan kita dalam beragama, membimbing kita ke jalan yang benar. Dengan mengamalkan konsep amar ma'ruf nahi mungkar, iaitu bermaksud mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, kita dapat menahan penyebaran ideologi yang bertentangan ini. Untuk masyarakat pula, bagi melahirkan masyarakat yang harmoni dan positif, masyarakat boleh melakukan beberapa inisiatif untuk menghapuskan falsafah barat ini. Masyarakat boleh mengadakan kempen atau majlis keagamaan secara peringkat kampung, taman perumahan dan lain-lain. Mereka juga boleh menjemput ahli agamawan, ulama ataupun pendakwah bagi memberikan ilmu di majlis agama. Dengan ini, masyarakat dapat ilmu agama serta dapat membezakan pemahaman liberal dan juga ajaran agama Islam. Terlihatlah bahawa munculnya kefahaman liberal ini dapat menimbulkan banyak tentangan dan mengancam keutuhan institusi agama Islam. Oleh kerana itu, kerjasama berbagai dari pihak
sangat diperlukan, termasuklah pemerintah yang dapat memberikan peranan penting dan besar dalam mencari penyelesaian atas masalah kefahaman liberalisme ini agar tidak terus menyebar. Dalam Islam juga dijelaskan tentang pentingnya pemegang amanah, iaitu golongan pemerintah yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kewajipan dan kuasa untuk mengubah hukum syariah untuk mencegah masalah ini. Hal ini juga menjadi peringatan bagi pihak wajib seperti Jabatan Agama Islam, Mufti Negeri, Menteri Hal Ehwal Agama dan lain-lain untuk mengambil tindakan dalam memerangi penyebaran kefahaman liberalisme ini agar tidak terus menyebar. Sekian, itu ialah pembentangan dari ahli kumpulan kami. Terima kasih.